bolehlah kalau kita mau travel pergi Turki kan, kita bawa buku ni sebab dia ada bagi tahu, dia ada ceritakan, penulis ada ceritakan tentang tempat-tempat yang best untuk kita pergi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah sekian lama, dah jualan lama sangat, dekat sebulan lebih dah upload video. Jadi hari ini insyaAllah mau kongsikan sebuah novel, iaitu Api Tauhid, yang ditulis oleh Habibur Rahman Al-Shirazi. Okay, kalau tengokkan daripada tajuk novel tu pun memang mungkinlah bagi kita yang tak sukakan sejarah, kita nak akan pilih buku ni sebab kita sudah tahu awal-awal Api Tauhid mesti berkisahkan tentang peperangan, sejarah, peradaban zaman dan semuanya kan. And yes, memang tidak dinafikan memang buku ini berkisahkan tentang sejarah. Tetapi disebabkan penulisnya yang terkenal, yang dengan ayat-ayat yang romantis, dengan ayat-ayat yang puitis, penulis ni Habibur Rahman Al-Shirazi dapat membawakan kisah ini dengan lebih baik, sehingga kan kita sebagai pembaca tidak bosan membacanya. Kita kenal juga lah penulis Habibur Rahman Al-Shirazi, yang mana dengan penulisannya yang bertajuk Ketika Cinta Bertasbih, ayat-ayat cinta, dari penulisan buku dibawakan ke filem, kita tengok kisahnya memang sangat-sangat best kan. Begitu juga dengan kisah Api Tauhid ini. Bagaimana penceritaannya, bagaimana penulis ini sendiri dapat membawakan sebuah sejarah itu, sejarah yang best untuk kita baca. Okay, kalau tengokkan novel ini dia membawa beberapa watak. Okay, watak, yakni watak utamanya iaitu Fahmi. Fahmi ni seorang pelajar, pelajar yang mana berasal daripada Indonesia dan kemudiannya berpindah ke Madinah dan belajar bersama dengan rakan-rakannya yang lain lah. Dan pada ketika itu sebenarnya dia ada satu permasalahan lah. Di sini nak mau cerita secara detail, just cukup asasnya sajalah kan. Okay, dia ada mengalami permasalahan lah. Okay, permasalahan berkenaan dengan hubungannya dengan seseorang. Okay, sehingga menyebabkan dia rasa fed up, dia rasa down. Kawan-kawannya ni mengajaklah dia untuk pergi ke Turki. Okay, jadi mau dicap sini yang buku ini merupakan satu perjalanan kisah di antara Fahmi dan juga rakan-rakannya yang lain yang mengembara ke serata Turki. Okay, dan dalam masa sama mereka cuba menjejak sejarah kisah berkenaan dengan ulama tersohor, iaitu Badiuzzzaman Said Nursi. Kalau kita tengokkan, Badiuzzzaman itu merujuk kepada keajaiban sepanjang zaman. Jadi betapa ulama ni memang penulis dia menggarapkan kisah ini daripada kisah Fahmi dan rakan-rakannya tu, daripada kisah dorang, dan penulis cuba masukkan pula kita ke dalam sejarah berkenaan dengan bagaimana Badiuzzzaman Said Nursi ini dibesarkan daripada kecil sehinggalah dia menjadi seorang ulama. Tengokkan Badiuzzzaman Said Nursi ini yang hebatnya sebenarnya dari kecil lagi dia seorang pencinta ilmu. Begitu hebat. Dan daripada umurnya sekitar 7 tahun, 10 tahun, dia dah start untuk mengembara ke tempat-tempat lain untuk menimba ilmu. Bayangkan, time tu mungkin kita masih lagi bermain kan, bermain dengan kawan-kawan, masih lagi berfikiran kebudak-budakan. Kiranya kita disibukkan dengan benda-benda yang menyeronokkan, permainan dan semua benda-benda hiburan kan. Tapi mau dicap sini, kehidupan Badiuzzzaman Said Nursi ni penuh dengan pencarian ilmu. Berbalik kepada novel ini, Fahmi dan rakan-rakannya tu memang mereka travel ke serata tempat di Turki lah. Dorang, dan banyak tempat yang sebenarnya kiranya time kita baca ni, bolehlah kalau kita mau travel pergi Turki kan, kita bawa buku ni sebab
dia ada bagi tahu, dia ada ceritakan, penulis ada ceritakan tentang tempat-tempat yang best untuk kita pergi, bukan setakat pergi tempat-tempat Kapadokia kan, dan juga di mana lagi tempat-tempat yang best di Istanbul kan. Tetapi sebenarnya ada banyak lagi tempat lain di Turki, daerah-daerah di sana yang best, yang cantik untuk kita terokai, untuk kita travel pergi ke sana. Dan bukan setakat travel, tapi kita try untuk hayati tempat bersejarah di Turki itu. Memang ketika itu Badiou Zaman Syed Nursi sempat untuk melihat sendiri bagaimana kegemilangan Turki Uthmaniyah dan bagaimana kejatuhan, tumbangnya pemerintahan itu disebabkan kesilapan, iaitu bagaimana mereka membiarkan suatu pemikiran sekular, suatu pemikiran barat yang mereka fikirkan sangat bermanfaat untuk dorang memodernisasikan suatu pendidikan, akhirnya membentuk suatu jiwa remaja, anak muda yang begitu membelakangi agama dan mengedepankan suatu peradaban untuk memajukan bangsa itu sendiri. Tapi itu tidak melemahkan semangat kita untuk tetap terus berusaha macam mana kita nak try untuk sebarkan lagi kebaikan, untuk kita bantu umat sekarang ini. Hari ini untuk ini sahaja, okey, berkenaan dengan perkongsian novel Api Tauhid. Okey, jadi sebelum saya habiskan perkongsian saya pada hari ini, saya mau share berkenaan dengan kempen yang dianjurkan oleh Wanita ISMA dan dengan kerjasama beliau Wanis Pembina, iaitu kempen Hargai Diri Jauhi Zina. Jadi apa yang korang perlu buat tidak susah mana pun, just sekadar bantu untuk sama-sama like FB page Wanita ISMA Sandakan dan juga like juga FB page Pembina Sandakan. Okey, dan di situ akan ada banyak kempen, banyak program-program dan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat yang selari dengan tema kita, iaitu Hargai Diri Jauhi Zina. Okey, jadi insya-Allah itu sahaja untuk hari ini. Stay tune untuk video seterusnya.